Dosa apa yang kita tak sempurna ibadah pada Allah? Tak semayang. Orang kita tak semayang, tuan-tuan. Ramai di kalangan kita, kita kena mengakui. Kita orang Islam tapi tak semayang. Dosa di antara dosa besar dalam hidup, meninggalkan solat. Sehingga kan Allah, bila masuk dalam bulan Ramadan ni, Allah suruh kita jaga solat. Nak suruh solat, nak suruh jaga solat ni, Allah suruh kita puasa bermula pada subuh, berakhir dengan maghrib. Kenapa subuh sampai maghrib? Alim ulama jawab, kerana dua waktu ini kebanyakan orang kita tinggal solat. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل. Kita minta dan minta dengan Allah. Allah pilih kita untuk kita diberi peluang masuk dalam bulan Ramadan ini. Ramai mana di kalangan kita yang dah mati menghadap depan Allah, tak sempat pun nak masuk dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita tanya kenapa yang kita minta nak masuk dalam bulan Ramadan ini, kita jawab, kita nak diberi peluang kedua dalam hidup. Peluang kedua Allah dah bagi dah pada kita sekarang. Ini peluang untuk berramadan. Kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri bila masuk saja dalam bulan Ramadan, Rasulullah tunjukkan bagaimana keceriaan dan seronoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ramadan. Sampai Rasulullah bangun, Rasulullah buat ucapan, qad ja'atkum syahrun mubarak, telah didatangkan pada kami satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Allah bawa bulan ini untuk diri kita. Allah pilih kita untuk bertamu dalam bulan Ramadan. Bukannya kita masuk dalam bulan Ramadan, tapi Allah jadikan Ramadan itu datang, didatangkan pada diri kita. Kerana ada orang yang tak rasa apa-apa dengan datang Ramadan. Masuk dalam bulan Ramadan, dia rasa macam tahun-tahun yang lepas dalam hidup dia. Tahun ini, Ramadan tahun ini, dia rasa macam dia kembali pada satu zaman sebelum daripada ini. Kita bersama-sama semayang tarawih. Kemudian lepas semayang tarawih kita balik ramai-ramai. Kemudian kita duduk depan televisyen, tunggu besok pula untuk sahur. Begitulah rutin dalam hidup ini. Sepatutnya Ramadan ini menjadi satu kesedaran yang besar dalam hidup kita. Kalau kita nak belajar dan mengambil pengajaran. Kerana kita nak ambil pengajaran terhadap apa sebenarnya? Kalau kita tanya lagi, nak ambil pengajaran apa, Ustaz? Yang sampai begitu sekali pada diri kita kena lakukan. Saya jawab, pengajaran yang besar yang Allah jadikan pada kita ini kerana kita ni terlibat dengan dosa-dosa yang banyak sebelum daripada ini. Kita kena mengaku di kalangan kita buat dosa. Dosa kita sama ada orang buat dosa, kita tak tegur dosa dia, maka kita berdosa. Tuan-tuan kena faham demikian. Orang buat dosa, kita tak tegur dosa yang dia buat tadi. Kita tengok yang dia buat dosa, tentu kita tak buat dosa, tapi kita tahu dia buat dosa. Kita tak tegur terhadap dosa dia. Maka di waktu tersebut kita menjadi pendosa. Kenapa kita berdosa? Kita tak buat pun. Kerana dalam Islam, Islam ajar siapa yang melihat kemungkaran, wajib untuk diri dia cegah kemungkaran tadi. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Siapa-siapa yang dia tengok kemungkaran, dia kena cegah kemungkaran tadi. Kalau dia tak cegah, dia turut serta buat dosa dengan orang yang melakukan dosa tadi. Kita hidup dalam keadaan banyak dosa. Saya tak sebut banyak dosa di kalangan kita, dosa-dosa kalau kita nak perhati. Sekejap lagi saya nak huraikan sikit dosa apa yang sedang kita lakukan di kalangan kita. Yang kita kena faham bahawa bila kita buat dosa, confirm kita tak dapat syurga. Bila kita ada dosa, tentu kita tak layak masuk dalam syurga Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita dosa yang kecil sebesar zarah. Rasulullah kata dalam hadis Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana lahu fi qalbihi mithqala dzarratin al-kibriya. Rasulullah kata tak boleh masuk syurga siapa yang ada dalam hati dia sebesar zarah perasaan sombong. Nak masuk dalam syurga dengan perasaan sombong, tak layak masuk dalam syurga. Dosa dipanggil dosa sombong dalam diri kita. Nak masuk syurga tak layak pada diri kita. Padahal perjalanan hidup kita ni, tuan-tuan rumah tuan-tuan besar, kereta tuan-tuan mewah, pengaruh tuan-tuan ramai, tuan-tuan nak apa dalam hidup tuan-tuan? Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kita tanya diri kita nak apa sebenarnya dalam hidup? Ada yang jawab, saya nak harta. Kita jawab balik, Allah jadikan kita ni untuk dapatkan harta ke dalam hidup kita? Allah jadikan kita ni atas dunia ni untuk kita dapat harta dalam diri kita. Jadi kita jadi hebat bila kita banyak harta. Ada yang jawab, saya tak nak harta, saya nak tahta. Saya berebut nak pegang kedudukan. Kita tanya balik, mulia ke hidup dengan orang yang ada jawatan? Jawatan tidak memuliakan hidup seorang. Habis, kamu nak mengejar apa dalam hidup? Ada yang jawab, saya kejar rupa Ustaz, nak tahankan rupa. Kita jawab, kalau rupa menjadi nilai ukur, hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu kan hitam jauh daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi Allah jadikan telapak kaki Bilal bin Rabah kedengaran dalam pintu, kedengaran dalam syurga Allah setiap kali mana Rasulullah berjalan ke mana saja. Habis tu kita hidup atas dunia ni, kita nak apa? Kita nak mengejar syurga. Kita ni mesti menjadi pengejar syurga dalam hidup kita. Sebab tu kita berdoa dengan Allah, ya Allah tolonglah buka balik masjid. Kita minta dengan Allah, ya Allah tolong bagi peluang untuk aku kembali balik sujud di rumah kami. Kita nak apa kita datang masjid? Tuan-tuan datang ke masjid ni, tuan-tuan dengar tazkirah dan sebagainya, tuan-tuan nak apa sebenarnya? Kita nak syurga je. Tapi kenapa kita tak dapat syurga sekarang? Kenapa kita kena jawab? Kenapa kita tak dapat syurga? Kerana kita buat dosa. Dosa yang kita buat, Allah turunkan bala. Tuan-tuan tahu COVID-19 ni merupakan bala yang besar yang Allah sedang turun seluruh dunia yang kena. Dosa apa yang kita buat? Yang kita, janganlah kita anggap Ramadan ni Ramadan yang akan datang lagi, Ramadan yang akan datang. Kita kena menganggap bahawa Ramadan ni Ramadan terakhir dalam hidup kita. Tak ada jaminan pun. Saya tak menjamin diri saya boleh hidup lagi pada Ramadan yang akan datang. Ayah-ayah, ibu-ibu, dalam hidup kalian, tak ada jaminan untuk kita nak hidup lagi pada Ramadan yang akan datang. Maka kita waktu mana kita ada sekarang, kita kena betulkan balik. Betulkan apa yang kita sedang buat dosa. Ada 3 dosa yang sedang dilakukan oleh masyarakat kita pada hari ini. Saya nampak ada 3 dosa ini yang perlu kita perbetulkan sesama kita. Dosa apa? Dosa yang pertama, dosa tak percaya terhadap Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam. Orang kita ni di antara dosa yang sedang melanda dalam masyarakat kita, dia tak yakin pun dengan Islam. Islam dalam hidup dia nampak pada sembahyang, puasa, zakat, haji begitu saja. Tapi dalam bab yang lain, dia tak yakin pun dengan Islam. Dalam hidup dia tak percaya dengan Islam. Dalam bab ekonomi, dia pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buka akaun cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya. Orang kita tak yakin pun dengan Islam. Dalam hidup kita ni, orang kita tak yakin pun dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam kan, kalau kita tanya pada masyarakat kita, tak hantar nak menghafal Quran ke? Tak hantar nak belajar Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Orang kita mana yakin dengan Islam? Habis tu kamu yakin dengan apa? Saya yakin dengan sekular.
Saya yakin dengan nasionalis. Saya yakin dengan pragmatis. Saya yakin dengan ism-ism yang sedang masuk dalam pemikiran umat kita pada hari ini. Ini di antara dosa yang sedang dilakukan oleh masyarakat kita. Bila kita sebut Islam, jangan percaya selain daripada Islam. Semua mereka menipu kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Dalam Al-Quran Allah jelaskan terang-terang pada kita. Wa may yabtaghiril islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bila dia masuk dalam kubur je, dia akan menyesal. Kosong amalan dia menghadap depan Allah nanti. Tuan-tuan jangan main-main. Dosa keyakinan terhadap Islam. Orang kita teranggap-anggap. Dia ingat ke Islam ni hanya sekadar semayang. Islam ni bukan sekadar semayang. Islam ni bukan sekadar dalam soal yang disebut nikah kahwin. Bukan begitu. Islam ni way of life. Satu cara hidup. Dinul hayah. Sehingga kan Allah pesan dalam Al-Quran, waraditu lakumul Islam hadina. Aku reda hanyalah Islam sebagai satu cara hidup aku. Maknanya apa dia? Jangan percaya dengan nasionalis, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan percaya dengan nasionalis, tuan-tuan akan menyesal dalam kubur sekejap lagi. Tuan-tuan jangan percaya dengan sekularis. Sekularis tak boleh tolong kita dalam kubur nanti. Yang boleh tolong kita ialah Islam. Tuan-tuan jangan percaya dengan komunis. Jangan percaya dengan Syiah. Jangan percaya dengan ajaran-ajaran yang datang dalam masyarakat kita, yang masuk dalam dada kita, sehingga kan kita nak suruh dua-dua kita nak terima. Islam sikit, agama lain sikit. Islam sikit, kita letak keyakinan dalam hidup kita ni, seolah-olah dalam hidup kita ni semua agama ni sama, menuju kepada syurga. Pluralis agama dipanggil demikian. Jangan demikian, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat demikian, tuan-tuan akan menyesal. Saya akan menyesal, tuan-tuan akan menyesal. Kerana ini merupakan dosa. Dosa yang paling utama dalam hidup kita bila kita hilang keyakinan pada Islam. Dan dosa inilah yang menyebabkan datang Covid. Saya nak sebut demikian. Dosa inilah di antara, kita dah tahu dah, ni dosa. Islam dia tak nak syirik, tak nak bergabung di antara agama lain dengan agama Islam. Orang kita ni pelik. Dalam masyarakat kita kan, dalam masyarakat kita ni, dia nak suruh terima dalam keadaan, katanya mereka, kita kena letak agama ni semua menuju kepada syurga. Kalau agama ni semua menuju kepada syurga, maka kenapa Allah sebut lakum dinukum waliyadin? Bagi kamu agama kami, bagi kami agama kami. Yang ni kena faham, dosa. Siapa yang terlibat dengan mencampurkan agama Islam dengan selain daripada Islam, maka dia sedang berbuat dosa yang perlu dibersihkan sebelum daripada dia menghadap depan Allah. Siapa yang masuk dalam kubur dalam keadaan bercampur di antara Islam dengan pahaman-pahaman selain daripada Islam, dia tak jumpa syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jumpa. Dia akan diazab dan diazab kerana salahnya dia dalam dia memahami terhadap Islam. Yang ni perkara yang pertama, dosa yang kita buat. Dosa yang kedua yang kita buat apa dia? Dosa kita tak menyempurnakan ibadah kita pada Allah. Dosa apa yang kita tak sempurna ibadah pada Allah? Tak semayang. Orang kita tak semayang, tuan-tuan. Ramai di kalangan kita kena mengakui, kita orang Islam tapi tak semayang. Dosa di antara dosa besar dalam hidup, meninggalkan solat. Sehingga kan Allah bila masuk dalam bulan Ramadan ni, Allah suruh kita jaga solat. Nak suruh jaga solat ni, Allah suruh kita puasa bermula pada subuh, berakhir dengan maghrib. Kenapa subuh sampai maghrib? Alim ulama jawab, kerana dua waktu ini kebanyakan orang kita tinggal solat. Dua waktu ni kebanyakan orang kita tak semayang. Subuh orang kita payah nak semayang subuh. Ramai di kalangan kita ni mencuaikan solat subuh. Yang kedua, orang kita payah nak semayang maghrib. Apatah lagi yang lain dalam hidup mereka sebut, Allah dia nak suruh kita jaga solat subuh. Allah buat satu program membetulkan kembali jalan hidup kita. Allah buat program yang tak dibuat orang dalam hidup ni. Apa dia? Program makan sebelum mana subuh. Sahur, satu program yang dibuat oleh Allah. Allah tahu manusia ni kalau sebut makan, dia sanggup bangun terus.
Dia sanggup bangun. Dia letak 10 jam loceng bawah katil. Cara Allah nak suruh kita bangun sembahyang subuh. Sebab tu sahur dekat-dekat dengan subuh. Jangan sahur awal sangat. Makruh hukum dia. Jangan sahur pukul 3 pagi. Makruh. Jangan sahur pukul 4 pagi. Makruh. Mula sahur pukul 5.30, 5.15 mula sahur. Kerana lepas pada kita sahur, kita terus sembahyang subuh. Ni didikan pada diri kita demikian. Sahur tu dekat-dekat dengan sembahyang subuh. Cuma dalam kalender kita ni dia ada waktu imsak. Ni kalender Melayu je. Kalender Arab tak ada pun. Saya pernah tanya guru saya, kenapa kalender Arab tak ada waktu imsak? Kalender Melayu ada waktu imsak. Katanya guru saya, orang Melayu kita ni kuat makan. Kalau kita tak buat waktu imsak, dia tak sempat nak break. Tak kali. Yang menyebabkan kita buat waktu imsak dengan tujuan nak suruh dia break perlahan-perlahan. Boleh makan ke tak boleh makan dalam waktu imsak? Boleh lagi. Tapi kena berhati-hati. Bimbang, terlajak nanti masuk dalam waktu subuh. Allah, dia nak suruh jaga kita sembahyang maghrib. Sekali lagi Allah programkan makan. Allah programkan makan sebelum maghrib. Kenapa Allah suruh kita berbuka puasa sebelum dah masuk je waktu maghrib berbuka puasa? Padahal tak boleh ke sembahyang maghrib dulu, lepas tu baru kita berbuka puasa. Tapi kenapa kena berbuka puasa dahulu? Masuk je maghrib, berbuka puasa dahulu. Allah tahu manusia sebut makan balik awal terus. Sebut makan je balik awal, bagi tahu pada bos balik awal ya bos. Bos tanya kenapa balik awal? Ramadan ni bos, Ramadan. Tak faham bos aku ni. Ramadan kena balik awal sikit. Bos tanya kalau balik lewat tak boleh. Tak boleh bos. Jam, tahu jam. Semua balik awal bulan Ramadan. Semua duduk meja makan. Kejap-kejap tengok jam. Kejap-kejap tengok jam. Bulan yang paling kerap tengok jam Ramadan. Ramadan ni paling kerap tengok jam. Nampak? Sibuk tanya orang, maghrib ke apa? Maghrib. Anak pula jawab, lambat lagi bang, 10 minit lagi. Dia gaul nasi slow-slow dulu. Dia gaul dulu, nak sebutnya gambaran bagaimana Allah tahu manusia ni kalau sebut makan, dia akan jaga solat. Allah dia nak suruh jaga solat. Allah jadikan berbuka, waktu mana berbuka, lepas pada berbuka kamu solat maghrib dahulu. Lepas tu kamu makanlah, nak makan yang berat sekalipun lepas pada subuh. Ini cara dalam didikan yang diajar. Allah dia nak suruh jaga solat. Nak suruh jaga solat, Allah suruh kita sembahyang tarawih. Bulan lain tak ada tarawih. Saya tak tahu, dah takut orang Syekh 24 ni sembahyang tarawih bulan lain juga. Macam nampak gaya, macam tak beria sangat dengan tarawih dia bagi. Nak gambarkan bulan Ramadan nak tarawih berapa rakaat terpulang. Tuan-tuan nak buat 8, macam malam ni kita buat 8, boleh. Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat, boleh. Kerana Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat, boleh. Kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 38 rakaat, boleh. Kerana Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Semua boleh. Yang tak boleh, yang tak semayang langsung. Jangan berkelahi. Saya tengok ni, di Selangor kita ni kerap sangat berkelahi. 8 ke 20, 8 ke 20. Sampai di masjid ni ada 2 geng. Geng 8 dengan geng 20 dia. Sampai begitu sekali setengah-setengah orang. Jangan berkelahi. Nak buat 8 pun boleh. Rasulullah buat 8. Nak buat demikian. Tapi 8 rakaat Rasulullah pun menjelang subuh baru habis solat tarawih Rasulullah. Ni malam ni kira laju dah ni kita ni. Kalau zaman Rasulullah buat 8 rakaat. Huzaifah cerita satu malam aku solat dengan Rasulullah. Rasulullah lepas pada semayang syak, Rasulullah tak semayang tarawih terus. Rasulullah balik dulu. Lepas balik, rehat dulu dalam lebih kurang sejam, Rasulullah datang balik, memulakan salat tarawih. Satu malam pertama, sahabat-sahabat datang ramai. Malam kedua, lagi ramai. Malam ketiga, lagi ramai. Tapi Rasulullah tak turun. Malam yang tiga, Rasulullah tak turun. Rasulullah semayang kat rumah. Bila sahabat-sahabat tunggu sampai subuh, Rasulullah baru turun subuh. Sahabat-sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kamu tak datang semalam? Kami tunggu nak tarawih dengan kamu ya Rasulullah. Rasulullah sebut, aku bimbang tarawih ini menjadi wajib bagi umat aku. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah SAW lepas sembahyang isyak, Rasulullah balik dulu, rehat dulu. Cuma tempat kita ni tak boleh lah. Kalau suruh balik dulu, ghaibul ghuyub semua tak boleh. Dengan pak imam tak datang.
Rupa-rupanya dia kat rumah dah tengok setongkol lawan Triple H. Nak sebutnya kita jadi demikian. Rasulullah buat 8 rakaat. Huzaifah kata, satu malam aku solat malam dengan Rasulullah. Waktu mana rakaat yang pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Aku jangka 100 ayat mesti Rasulullah rukun. Tak, Rasulullah tak rukun. Rasulullah bagi habis 286 ayat tersebut. Habis je surah tersebut, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah sambung surah An-Nisa pula. Rasulullah baca surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, aku jangka Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah ulang baca surah Al-Imran kembali. Bila baca surah, habis je surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk, selama mana Rasulullah qiyam tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal, selama mana Rasulullah rukuk tadi. Allahu Akbar. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak pernah. Sambil taubat nasuha kita, tak pernah solat macam ni. Kita ni tu imam baca panjang sikit je, sabbih isma rabbikal a'la je nak marah dah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna gitu. Allah dia nak sebut kita banyak dosa dengan sembahyang. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian bila kalian solat, biarlah menitik air mata sekali. Ramadan ni, biar menitik air mata kita. Biar basahlah sejadah yang kita bawa ni, waktu mana kita sujud. Boleh jadi sujud kita ni sujud-sujud yang terakhir dalam hidup kita. Ramai dah orang yang mati masuk dalam kubur section 21 tu, ramai dah yang dia berangan-angan untuk masuk bulan Ramadan tahun ini. Tapi mereka tak dapat. Manakala kita, Allah masih lagi bagi peluang. Bagi peluang ni, solat kita mesti menjadi solat bagaikan sahabat, ataupun di kalangan para nabi, para tabi'in dan para salihin. Berebut ni saf yang pertama ni. Saf pertama, saf kedua, saf tiga ni berebut di kalangan kita. Janganlah lambat. Mari kita berpesta dengan Allah. Bila kita datang ke masjid ni, jangan cepat nak balik. Belajarlah untuk kita rasa damai kita di rumah Allah. Jangan kita bila datang ke masjid rasa resah je, nak keluar je daripada masjid. Imam baca panjang sikit dari kita nak marah. Punca apa? Punca kita ada masalah. Bukan Allah yang bermasalah, tapi kita yang sedang bermasalah dengan Allah. Hubungan kita masalah dengan Allah. Masa ni lah Allah kata, aku nak tengok kamu berpesta dengan aku. Tuan-tuan tengok macam mana orang yang seronok masuk kelab malam. Dia rasa seronok, enjoy dengan muzik-muzik. Dia tak sedar pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Kita ni bukan orang kelab malam. Kita ni orang masjid. Hidup kita ni biar kita rasa seronok. Duduk masjid ni, kalau boleh sampai lampu ditutup daripada masjid, barulah kita pulang saat tersebut. Kenapa dia? Kerana kita dengan Allah. Ni masa-masa terakhir dalam hidup kita dengan Allah di atas dunia. Kita kena rasakan demikian dalam hidup kita. Dosa apa lagi yang kita sedang buat? Dosa tak boleh baca Quran. Dosa tak baca Quran. Ni dah masuk malam-malam yang ketujuh, yang ke-8 ini. Di kalangan kita ni, ada lagi di kalangan kita tak jamah pun Al-Quran. Tak sentuh pun Al-Quran. Padahal ni bulan Al-Quran. Bulan yang Allah jadikan untuk Al-Quran. Ada di kalangan kita masih lagi sombong. Tak peduli aku, tak baca Quran pun tak apa, katanya mereka tersebut. Pada mereka ni, kita kata kalau mati nanti, tak apa, orang tolong baca, dia jawab. Senang je dia nak jawab. Jangan demikian para hadirin sekalian. Orang dalam kubur tu sentiasa mengharapkan kalau kami boleh bangkit balik, hidup balik, kami nak baca Quran lah. Bila nak hidup? Dalam bulan Ramadan lah. Nak baca Quran dalam bulan Ramadan. Ni kadang-kadang kita dah lama dah duduk dengan para alim ulama. Kita duduk sekitar tuan-tuan ni, section 24 ni ramai orang alim tuan-tuan. Ramai orang soleh di kalangan kita. Takkan kita tak boleh baca Quran? Tak malu ke kita dengan Allah kalau kita tak boleh baca Quran? Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan kena datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya ahli qaryah ni, saya tak boleh baca Quran. Saya takut kalau saya mati saya tak boleh baca Quran. Kita sebut, siapa yang tak boleh baca Quran, dia mati di saat mana dia tak boleh baca Quran,
Confirm. Dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Jangan ingat lepas orang tak boleh baca Quran. Tak lepas kita. Bila kita rasa kita tak lepas, datang bagi tahu pada AJK Masjid. Saya ahli qaryah yang tak boleh baca Quran ni. Tolong bantu saya. Saya tak nak saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. AJK pula jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga katanya AJK. Jangan jawab demikian. Buat malu company je dia panggil. Nak pada diri kita, biar kita umum. Hari Jumaat je kita umum. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi, tolong datang, daftar nama. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi alamat rumah. Mana-mana ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong jadi volunteer, jadi petugas-petugas yang dia daftar, bagi nama, bagi alamat. Sedarakan di antara mereka yang tak boleh baca Quran dengan yang boleh baca Quran. Jadikan mereka ni bagaikan Aus dan juga bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Ni biar kita jadi demikian dalam hidup kita. Barulah kita rasa seronok. Kita hidup di kawasan session yang sama. Bila kita boleh sama-sama duduk di dunia ini bersama, dalam di akhirat nanti bersama, dalam syurga nanti pun dapat bersama. Ni di antara dosa yang dipandang remeh di kalangan kita. Dosa apa dia? Dosa tak boleh baca Quran. Tolong baca Quran tuan-tuan. Tolong riuhkan hidup kita dengan Al-Quran. Ni peluang yang Allah bagi pada diri kita ni untuk kita sentiasa hidup dengan Al-Quran Karim. Dua dosa yang orang kita buat. Dosa apa lagi yang kita sedang buat di kalangan kita? Dosa tak berdoa pada Allah. Tak meminta pada Allah dalam ibadah. Orang kita, dia rasa macam hidup dia ni cukup sempurna je pada diri dia. Kita tak rasa apa-apa dalam doa kita. Imam baca doa tadi, tak ada rasa apa-apa pada diri kita. Tak terasa pun jiwa kita menggetar tubuh badan, ketakutan. Kenapa kita jadi demikian? Kerana kita rasa kita sempurna kan. Cuba tengok Rasulullah bila masuk bulan Ramadan ni, doa tak berhenti-henti. Belum masuk bulan Ramadan ni, Allah bagi tahu perangai Rasulullah. Dia berdoa pada Allah sampai terdongak-dongak muka Rasulullah. Muka Rasulullah tu terbalik-balik. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah sebut, aku tengok Muhammad, muka kamu tu terbalik-balik, menadah muka menghadap ke langit. Minta, ya Allah tukarlah kiblat ni, ya Allah tukar kiblat. Nak minta tukar kiblat sampai terdongak-dongak muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendongak muka ke langit sampai Allah kata, aku tengok setahun kamu berdoa macam ni. Beria Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha cerita, kalau Rasulullah berdoa, lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat tangan Rasulullah sehingga tegak tangan Rasulullah ni, jatuh dengan jubah Rasulullah ni, nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha cerita demikian. Kita berdoa tak, lagi lama lagi turun. Namanya Pak Imam ni doa benda lah lama-lama ni. Kita mula letak tangan atas paha. Ramai mana orang kita letak tangan atas paha je, tak beria pun dalam doa dia. Dia nak sebut ada Allah, ya Allah, nak terima, tak nak terima sudah. Senang je dia dengan Allah. Yang dahsyat lagi, lepas semayang bagi salam balik terus. Di kalangan kita yang malas sikit, bagi salam angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin tu dia. Doa paling ringkas dalam dunia dia panggil. Orang tanya kenapa doa ringkas sangat? Doa itulah Ustaz dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup dia. Jangan doa, jangan malas dalam doa. Allah sebut ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa pada aku perkenan doa kamu. Yang malas tuan-tuan mengadu pada Allah, cerita pada Allah, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Biar meniti air mata kita, biar kita ni menggetar tu badan. Kalaulah aku mati ya Allah saat sebegini, aku tak berjumpa syurga kamu ya Allah. Kita rasa menyesal di atas dunia, biar kita ni menggetar tu badan. Ni musim-musim kita semakin rancak dengan Allah SWT. Dosa apa lagi yang kita buat? Dosa pengumpul harta dunia, sehingga kan kita tak sempat nak mengalihkan harta kita ke akhirat Allah. Jangan simpan harta di dunia tuan-tuan. Saya nak pesan pada tuan-tuan, ramai dah orang yang hidup dia menyimpan harta dia di dunia. Dia kumpul, dia tinggal untuk orang lain. Dia bukan bawa untuk diri dia.
Rugi tuan-tuan. Ini di antara dosa. Orang kita suka sangat mengumpulkan harta. Kumpul harta untuk ditinggalkan di atas dunia. Tak logik langsung dalam hidup. Jangan simpan harta atas dunia. Kalau tuan-tuan ada harta, sekarang kerja kita apa dia? Mengalihkan semua aset-aset kita yang ada di atas dunia ni ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan. Ramai dah orang kita ni, dia ada rumah atas dunia, tapi dia tak ada rumah di akhirat Allah. Rugi pada diri dia. Dia ada kenderaan di atas dunia, tapi dia tak ada kenderaan di akhirat Allah. Jangan begitu tuan-tuan. Kita nak pergi ke akhirat kan? Bila kita nak pergi ke akhirat, kita mesti ada segala-gala di sana. Kereta mesti sampai di sana. Rumah mesti ada di sana. Macam mana kita nak suruh ada dekat sana? Kita tolong infak sekarang. Tolong wakaf sekarang. Tolong sedekah sekarang. Tuan-tuan simpan-simpan pun nanti akan dapat pada orang lain harta benda tu. Ramai dah orang yang masuk dalam kubur. Dia masuk dalam kubur. Di kubur Syekh 21 tu, anak-anak dia berkelahi tentang harta benda dia. Akhirnya rumah dia menjadi rumah berantu yang tidak dimiliki oleh sesiapa. Jangan tuan-tuan jumpa dengan AJK Masjid, bagi tahu pada AJK Masjid, bagi tahu dulu pada anak-anak kita, abah ada harta sikit, harta ni ambillah untuk kamu 10,000, 20,000 seorang, bagi untuk mereka sebut. Rumah ni jangan siapa-siapa ambil rumah ni. Rumah ni abah nak bawa ke akhirat Allah. Abah nak bawa dengan mak kamu. Kamu ada rumah sendiri. Semua di kalangan kamu ada dah keluarga sendiri. Rumah kamu sendiri. Rumah yang abah ada ni nak bawa ke akhirat. Macam mana nak bawa ke akhirat? Kita berjumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, kalau saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, anak-anak saya semua dah besar, rumah tu menjadi milik masjid. Saya meninggal dunia aja, masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Jumpa kita tengok rumah kita, Allah, ada sempat kita. Tu baru bahagian rumah, bahagian kenderaan, bahagian yang lain yang sempat. AJK Masjid pula bagi tahu, rumah yang kami dapat, rumah wakaf ini kami tak nak guna. Tapi kami nak jual rumah ni. Kami nak naikkan masjid yang baru. Lama dah naikkan masjid, dah siap dengan apa dia? Dengan struktur dah, arkitek dah bagi dah, semua dah ada dah. Duit je tak ada lagi. Kami nak jual rumah tersebut. Jual. Kita boleh jual. Harga rumah tu 300,000 kita sebut. Harga rumah tu 300,000. Yang ada 1 juta lebih tu, misal contoh, yang 1 juta lebih tu, dia datang, saya wakafkan. Dia wakafkan. Harga yang 1 juta, 2 juta, kita pun bagi tahu, kami tak nak jual 1 juta. Kami nak jual 700,000 saja. 300,000 lagi, harga siapa yang beli, dia kena wajib datang semayang berjemaah di masjid. Bila dia mati, rumah tu dia wakaf balik pada masjid. Akhirnya, duit masjid ni semakin bertambah. Dana orang Islam, dia tak pergi kepada orang bukan Islam. Kesan daripada mana? Kesan daripada kita pandai menjaga dan mengurus ekonomi orang Islam. Ini kena ada. Orang kita tak simpan. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar? KLBSP Ustaz. KLBSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Dah tua balik kampung. Untuk apa? Buat rumah besar. Untuk apa rumah besar di saat mana kita tua? Anak-anak kita pun tak nak tinggal dengan kita dah. Siap dia rumah besar, beli kereta besar. Tak puas hati lagi, dah nak masuk rumah baru ni, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah baru seminggu je meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru habis je iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni kita. Dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat malu je kita. Nak sebutnya kita dalam hidup kita bukan cari untuk orang, cari untuk diri kita. Siapa yang nak selamat, dosa di antara dosa kita ni pengumpul harta, tolong ubah menjadi pewakaf harta, pensedekah harta, kemudian penghibah harta, supaya kita boleh, harta benda kita dah ada dah di akhirat. Manakala kita mati masuk dalam kubur, kita berjumpa dah keadaan yang berada di sana. Dosa yang ketiga dan akhir sekali, dosa kita buruknya akhlak. Orang kita ni tak jaga perangai. Budi pekerti kita ni semakin tua,
semakin kita tak jaga peribadi kita, semakin sombong dalam hidup. Jangan begitu dari kita. Tanda kita jaga akhlak, kita banyak bertaubat pada Allah. Banyak bertaubat, minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Sentiasa minta ampun. Di musim sebegini, tuan-tuan bertekad dan berazam untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Dia dapat malam Lailatul Qadar. Satu malam sama dengan 83 tahun kita beribadah. Buatnya malam ni, malam Lailatul Qadar, macam 83 tahun kita sedang dengar tazkirah. Malam ni, katakanlah tuan-tuan menderma, macam 83 tahun kita sedang menderma. Malam ni, katakanlah kita ni bangun tahajud lagi besok, macam 83 tahun kita bertahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatnya malam-malam tu kita buat kuih raya, 83 tahun buat kuih raya. Malam tersebut kita buat apa dia? Tuan-tuan malu sikit dengan Allah di malam-malam bulan Ramadan. Kalau siang hari masa kita mendapatkan keredaan Allah, malam hari untuk dapatkan keampunan Allah. Keampunan Allah yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan ni untuk membetulkan akhlak kita. Akhlak kita dengan diri kita, akhlak kita dengan ibu dan ayah kita, akhlak kita dengan pasangan hidup kita, akhlak kita terhadap anak-anak yatim dan orang miskin yang berada sekitar kita. Ini menunjukkan kita berakhlak di kalangan kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dalam masa yang sebegini, dan Allah jadikan malam ini malam yang terbaik dalam hidup kita untuk kita mendapatkan ganjaran syurga di sisi Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita dimustajabkan dan diaminkan oleh para malaikat Allah dalam bulan-bulan yang baik ini. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, saya suka nak sebut kat belakang nanti ada kitab yang saya karang tuan-tuan. Kitab ni persiapan menjelang kematian. Kat nak mati, nak buat apa dia? Kita nak buat apa dia? Ramai orang kita tak tahu nak buat apa dia. Saya karang kitab ni dah 2 tahun lebih dah. Saya pernah buat satu kursus di kalangan masyarakat Shah Alam ini. Saya buat di Komplek Raja Muda Seksyen 7 dahulu. Bila saya buat pendaftaran tu, yang daftar tu seramai lebih kurang 1,200 orang yang daftar. Tapi bila pagi pendaftaran tu datang, dekat dengan 2,000 lebih datang. Nak sebutnya, masing-masing nak tahu macam mana kita bila kita dekat nak mati. Saya sentiasa bercita-cita bila saya berada di Shah Alam ini, saya nak supaya orang Shah Alam ni semua bila mati, semua masuk dalam syurga Allah SWT. Ini di antara cita-cita besar saya, yang saya sentiasa bertungku lumus kuliah. Saya tak berhenti-berhenti kuliah. Bagi tahu di Masjid Negeri Shah Alam, saya pergi ke mana pun saya bagi tahu. Tujuannya saya nak harap supaya kita ni janganlah duduk nanti di akhirat ada di kalangan kita yang dakwa-dakwi sama kita pula. Kamu tak ajar pada aku, kamu tak bagi tahu pada aku. Kita tak nak demikian. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat daripada kitab ini. Saya karang kitab ni macam mana nak dapatkan husnul khatimah dalam PKP tahun lepas. Ni buku ni dah setahun dah. Kemudian saya karang dalam 3-4 bulan yang sudah. Bawalah keluarga kalian ke syurga Allah. Macam mana nak bawa keluarga kita ke dalam syurga Allah. Kemudian saya karang kitab ni dari hati untuk hati sebelum Ramadan baru ni. Kemudian keluar lagi kitab, beberapa lagi kitab-kitab hadis tasawuf. Sahabat saya yang karang, Ustaz Mukhtar Senik, yang karang kitab ni hadis-hadis tentang tasawuf. Kemudian syurga ganjaran terindah. 2-3 hari yang sudah tuan-tuan, saya keluarkan kitab ni, kitab Ru'yah Syari'iyah. Tuan-tuan nak kesan, kita kena gangguan ke tak kena gangguan. Ni baru keluar dalam 2-3 hari sudah. Saya keluarkan. Kalau tuan-tuan baca je wirid-wirid ni, tuan-tuan balik nanti pegang atas kepala pasangan hidup masing-masing, ikut je baca ayat ni. Tiba-tiba dia mengletar ataupun dia tertidur dan sebagainya, tuan-tuan teruskan baca. Jangan peduli. Ataupun dia bertempik meraung, tuan-tuan terus baca. Ini di antara ayat-ayat ru'yah dan juga wirid-wirid ru'yah yang saya dapat daripada guru saya. Kemudian disusun balik dalam bentuk kitab yang kecil macam ni. Tuan-tuan baca pada diri kita sendiri. Sebab orang Melayu kita ni ramai, dia kena gangguan saka. Malam-malam mimpi air, mimpi menyusu bayi, kadang-kadang tidur bunyi gigi, kak gigi. Kemudian kita ni lagi berusia, lagi sakit sendi-sendi tu badan kita. Saya ambil minyak zaitun habatus sauda, saya bentuk dalam bentuk lotion gini. Saya gunakan untuk orang yang kena gangguan saka ni. Kadang-kadang mereka datang di Seksyen 8 Shah Alam tersebut, Komplek Tibun Nabawi. Saya beli bangunan itu, saya wakafkan balik untuk buat pusat rawatan Islam. Dah lebih kurang 8 tahun dah di tempat tersebut.
Tuan-tuan yang kena gangguan dan sebagainya, kita baca ayat-ayat ruqyah. Ni gangguan saka yang kebanyakan orang kita kena. Kena gangguan saka ni masalah tuan-tuan. Kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Yang tu senyum-senyum je. Tapi kena gangguan saka ni, saya bentuk dalam bentuk macam ni lah. Dalam keadaan demikian, saya bangunkan ma'ah tahfiz. Di belakang saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Saya bangunkan di Seksyen 8 Shah Alam. Saya beli bangunan itu, saya wakafkan balik. Pelajar-pelajar menghafal Quran. Ada 160 lebih pelajar yang menghafal Quran di situ. Dan telah keluar daripada situ tu dekat dengan 200 lebih dah pelajar yang menghafal Quran. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, kita tanggung mereka belajar. Seorang-seorang kita biayai mereka menghafal Quran itu sebanyak RM3,500 setahun bagi membiayai mereka, anak-anak pelajar-pelajar ni sendiri. Saya cari dana, saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Jerantuk Ahang, saya bangunkan sebuah lagi di Kelantan, saya bangunkan satu lagi di Langkawi, Pulau Langkawi, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Saya bangunkan tempat tersebut. Kemudian saya bangun satu lagi apabila ada seorang hamba Allah telah wakafkan tanah pada saya untuk saya bangunkan ma'at tahfiz di Kuala Terengganu. Tanah dia seluas 8,5 ekar. Dia wakafkan tanah tersebut untuk saya bangunkan. Alhamdulillah, saya sedang buat masjid di tempat tersebut. Kemudian saya buat masjid di Pulau Langkawi. Saya buat tempat solat di Jerantuk Pahang. Saya bangunkan dana yang banyaklah. Alhamdulillah, Allah bagi daripada sumbangan-sumbangan ini, pelajar-pelajar tu lebih kurang 1,000 lebih yang menghafal Quran di kalangan mereka sebut. Kalau tuan-tuan, saya tolong juga di selatan Thailand. Satu lagi di selatan Thailand, asalnya saya jumpa anak-anak yatim piatu yang mak ayah mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak tersebut menghafal Quran. Asal 22 orang je pelajar. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk rawatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Tuan-tuan nak berbuka puasa, tuan-tuan ambil madu, tuan-tuan kacau dengan air suam. Kemudian tuan-tuan letak dalam peti ais ataupun letak ais dalam tersebut. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Cuba tuan-tuan buat. Tuan-tuan rasa nikmat yang tak terkata Allah kurniakan. Kalau tuan-tuan tak dapat yang lain tu, tuan-tuan tolong ambil pamphlet sekolah saya ni. Saya buat di bangunan di U12. Saya buat satu college, insya-Allah. Saya sedang nak bayar bangunan ini. Bangunan ini milik orang bukan Islam. Saya sewa lebih kurang 16,000, 17,000 sebulan. Dah lebih kurang 2 tahun lebih dah. Jadi saya rasa tak berbaloi dengan saya sewa. Saya nak bayar bangunan ini. Saya tanya owner tersebut, dia kata dia nak jual 3 lot sekaligus tersebut sebanyak 5.3 juta. Dia nak jual. Jadi saya bercadang lepas raya nanti saya nak bayarlah sebanyak lebih kurang 5.3 juta tersebut dengan daripada infak-infak dan wakaf-wakaf yang telah diwakafkan. Di pamphlet ni tuan-tuan ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan boleh pergi mana-mana bank, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istiqarah dulu senang kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Anak-anak muda yang ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok dan sebagainya, tolong panjang-panjangkan dalam akaun kalian, insya-Allah. Mudah-mudahan dia akan dapat manfaat pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ramadan kali ini berbeza dalam hidup kami, ya Allah. Tidak sama lagi dengan Ramadan yang pernah kami lalui dalam hidup kami, ya Allah. Ramadan kali ini, ya Allah, kami diuji dengan ujian COVID-19, ya Allah. Ujian ini telah mematikan ramai sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang tidak tertulis nama-namanya untuk kami sebut di bibir kami ini, ya Allah. Hampir saja 3 juta lebih nyawa-nyawa yang telah dicabut oleh kamu, ya Allah. Kamu mengetahui terhadap kesilapan yang kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami ini, ya Allah, pada malam yang baik ini, mengharapkan kamu mengampuni dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah.
Rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Kamu panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemarahan dan kemurkaan kamu itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merenjis tu badan kami itu ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Tatkala mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, jangan kamu sunyikan doa-doa anak-anak kami yang soleh untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah malam pertama kami di barzah nanti ya Allah malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat Ramadan sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami mengejut-ngejut kami untuk bangun bersahur ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami didukung dan diusung oleh arwah ayah kami ya Allah. Rindu ya Allah saat tangannya menyuap-nyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat mana kami dipeluk dan dicium di pipi kanan dan pipi kiri kami ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu ya Allah. Jadikan tadahan doa kami ini ya Allah sebagai saat pengampunan yang besar untuk mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah cakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking-nengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir su di atas kesilapan yang pernah kami lakukan dahulu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami di kala itu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemarahan dan kemurkaan kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah bersama dengan para nabi dan para awliya salihin. Masukkan kami ke dalam syurga Firdaus kami ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah, kamu jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami ya Allah. Kamu pulangkanlah kami ke Ramadan yang akan datang nanti dalam hidup kami ya Allah. Jangan kamu jadikan Ramadan ini terakhir dalam hidup kami ya Allah. Berilah peluang untuk kami kembali pada kami ya Allah, sehingga benar-benar kamu mengakui kami hamba-Mu ya Allah. Di saat itu kamu cabutlah nyawa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan
di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini, untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.